Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current Sphere MY. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini menegaskan kepentingan untuk menumpukan kepada kemajuan dan kepentingan negara serta menghindari isu yang boleh memecah belahkan perpaduan negara. Beliau menekankan bahawa Malaysia harus menjadi contoh perpaduan kaum yang baik. Dalam ucapannya di Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina Anjuran Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Perak atau PCCI di Ipoh, Anwar menyatakan bahawa negara ini mempunyai potensi yang baik dan tidak perlu menimbulkan pergaduhan. Sebaliknya, mengangkat martabat semua kaum. Beliau turut menyelar tindakan segelintir pihak yang membangkitkan isu mengenai masyarakat pelbagai kaum yang meraihkan perayaan kaum lain. Anwar menegaskan bahawa amalan masyarakat Melayu menghadiri sambutan Tahun Baru Cina, masyarakat Cina menghadiri perayaan Melayu, dan kehadiran di Thaipusam telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa sebarang masalah. Beliau menyoal sama ada kita ingin melayan isu-isu tersebut atau fokus kepada perpaduan dan mengukuhkan ekonomi negara. Perdana Menteri juga menyatakan bahawa Malaysia antara negara yang memberikan sumbangan tinggi kepada rakyat bagi menangani peningkatan kos sara hidup, membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap masalah yang dihadapi di seluruh dunia. Beliau menyebut bahawa bantuan seperti sumbangan tunai rahmah ataupun STR telah dinaikkan sehingga 13 bilion ringgit dan gaji penjawat awam turut ditingkatkan selepas 12 tahun tidak dinaikkan. Malaysia dikenali sebagai negara yang mempunyai penduduk berbilang kaum termasuklah Melayu, Cina, India dan pelbagai etnik-etnik yang lain. Kepelbagaian ini membawa kepada pelbagai perayaan yang disambut bersama seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali dan Thaipusam. Perayaan-perayaan ini telah lama menjadi sebahagian daripada budaya Malaysia di mana masyarakat berbilang kaum saling menghormati dan meraihkan bersama-sama. Namun sejak kebelakangan ini, terdapat kelompok tertentu yang cuba untuk menimbulkan polemik tentang kehadiran masyarakat berlainan kaum dalam perayaan tertentu, seolah-olah ia adalah satu isu besar yang boleh mengancam perpaduan negara. Fenomena ini bukan sesuatu yang baharu. Sebelum ini telah timbul kontroversi mengenai penyertaan pemimpin bukan Islam dalam majlis-majlis Islam, termasuklah bacaan doa dan tahlil. Malah pada tahun 2021 terdapat isu besar berkaitan prosedur operasi standard ataupun SOP sambutan Tahun Baru Cina yang dianggap tidak sensitif oleh sesetengah pihak. Isu seperti ini menunjukkan bagaimana sentimen perkauman boleh dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Tetapi persoalannya, apakah matlamat sebenar di sebalik usaha membangkitkan sentimen sebegini? Adakah ia sekadar untuk meraih sokongan politik atau mencetuskan ketegangan yang akhirnya boleh menggugat kestabilan negara? Dalam konteks ini, Anwar Ibrahim cuba menegaskan bahawa isu perayaan dan perpaduan kaum tidak sepatutnya dipolitikkan. Ini kerana keharmonian antara kaum merupakan asas yang telah lama wujud dan menjadi kekuatan negara ini. Jika kita melihat kembali sejarah sejak zaman dahulu, masyarakat Malaysia telah mengamalkan sikap saling hormat-menghormati dalam menyambut perayaan masing-masing. Di kampung-kampung dan kawasan bandar, tidak kira agama dan bangsa, orang ramai turut serta dalam perayaan rakan-rakan mereka. Jika ini bukan satu masalah selama ini, mengapakah kini ia cuba diperbesarkan? Pada masa yang sama, Perdana Menteri turut menekankan bahawa kerajaan terus komited dalam menangani masalah rakyat, terutamanya berkaitan dengan kos sara hidup. Beliau menyebut bahawa kerajaan telah meningkatkan peruntukan untuk sumbangan tunai rahmah
ataupun STR sehingga 13 bilion ringgit sebagai salah satu langkah untuk membantu golongan yang terkesan dengan kenaikan harga barang dan inflasi global. Selain itu, kerajaan juga telah menaikkan gaji penjawat awam selepas lebih 1 dekad tidak ada kenaikan. Ini menunjukkan usaha untuk memastikan kesejahteraan rakyat tanpa mengira latar belakang mereka. Tetapi adakah langkah-langkah ini mencukupi? Timbul persoalan, sejauh mana bantuan yang diberikan oleh kerajaan benar-benar dapat meringankan beban rakyat? Adakah STR yang diperuntukkan mencukupi untuk menampung keperluan asas mereka yang terhimpit dengan kos sara hidup yang semakin meningkat? Begitu juga dengan kenaikan gaji penjawat awam. Adakah ia benar-benar memberi impak yang besar dalam kehidupan seharian mereka? Atau adakah ini hanya langkah populis yang bertujuan untuk meraih sokongan politik? Dalam lanskap politik yang semakin kompleks, sentimen perkauman seringkali digunakan sebagai senjata untuk meraih pengaruh. Terdapat kelompok tertentu yang gemar memainkan isu-isu sensitif demi kepentingan mereka sendiri. Sebagai contoh, apabila pemimpin politik menghadiri perayaan kaum lain, ia dianggap sebagai satu isu besar oleh sesetengah pihak yang berkepentingan. Mereka mendakwa bahwa tindakan ini mengancam identiti sesuatu kaum, walaupun hakikatnya ia telah lama menjadi amalan biasa di Malaysia. Ini menimbulkan persoalan sama ada masyarakat kita semakin maju dalam pemikiran ataupun semakin mundur kerana dipengaruhi oleh propaganda tertentu. Pada akhirnya, rakyat Malaysia perlu berfikir dengan lebih rasional dan tidak mudah terpengaruh dengan dakwah yang memecah belahkan perpaduan. Jika kita terus membiarkan isu-isu sebegini berleluasa, ia hanya akan merugikan negara dalam jangka panjang. Sebaliknya, fokus harus diberikan kepada usaha untuk membangunkan ekonomi, meningkatkan taraf hidup rakyat, dan memastikan kestabilan politik yang kukuh. Tanpa perpaduan, segala usaha ke arah kemajuan hanya akan menjadi sia-sia. Namun begitu, adakah perpaduan yang diuar-uarkan ini benar-benar wujud atau hanyalah retorik politik? Kita sering mendengar slogan perpaduan dilaungkan, tetapi realitinya masih terdapat jurang besar antara kaum dalam pelbagai aspek, termasuklah ekonomi dan pendidikan. Kerajaan sering menekankan kepentingan perpaduan, tetapi adakah dasar-dasar yang dilaksanakan benar-benar mencerminkan usaha untuk mencapai matlamat tersebut? Begitu juga dengan isu bantuan kerajaan kepada rakyat. Walaupun jumlah bantuan meningkat, adakah ia sampai kepada golongan yang benar-benar memerlukan? Atau adakah sistem pengagihan masih mempunyai kelemahan yang menyebabkan sesetengah pihak harus terpinggir? Selain itu, adakah kerajaan mempunyai strategi jangka panjang yang lebih mampan untuk mengurangkan beban rakyat? Atau adakah langkah-langkah ini hanya bersifat sementara? Malaysia berada pada satu persimpangan yang penting. Kita boleh memilih untuk terus maju dengan perpaduan yang kukuh dan fokus kepada pembangunan negara, ataupun kita boleh terus terperangkap dalam kitaran perpecahan yang tidak berkesudahan. Apa yang pasti, rakyat harus lebih bijak dalam menilai setiap isu yang dibangkitkan dan tidak mudah terpengaruh dengan agenda yang bertujuan untuk memecah belahkan masyarakat. Persoalannya, adakah kita benar-benar bersedia untuk menghadapi cabaran masa depan sebagai sebuah negara yang bersatu? Atau adakah kita akan terus terperangkap dalam isu-isu yang sepatutnya tidak lagi menjadi persoalan di era moden ini? Apakah pendapat Anda semua? Kongsikan di ruangan komen di bawah. Dan jangan juga lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini, Currents VMY. Sekian sahaja untuk video kali ini. Terima kasih semua.